Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua. Soalan nombor 1. Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Buluh Gadin. Isu kemasukan sayur-sayuran dan buah-buahan import yang memang kita akui mengganggu kestabilan pasaran produk tempatan. Untuk makluman Dewan, Malaysia telah menandatangani AFTA, ASEAN Free Trade Area ataupun kawasan perdagangan bebas ASEAN pada tahun 1992 lagi. Jadi melalui perjanjian ini, import dan ekspor buah-buahan, sayur-sayuran, komoditi, hasil ternakan di antara negara-negara ASEAN adalah bebas. Jadi pengusaha Malaysia boleh ekspor daripada luar, boleh import daripada luar dan kita boleh ekspor keluar. Ada pro dan kontra sebenarnya daripada perjanjian AFTA ini. Yang pertama saya tengok dari segi pro-nya sebab banyak keperluan-keperluan rakyat dalam konteks pengeluaran negara kita belum mencukupi kadar cukup secara diri SSR kita. Chile contohnya, kadar SSR kebangsaan ialah 40%. Kadar SSR di Terengganu 70%. Kita berada lebih tinggi daripada paras kebangsaan. Ketidakcukupan ini perlu ditampung dengan Chile yang diimport. Cuma kesilapannya kadang-kadang import itu melebihi daripada keperluan ataupun import yang tidak menepati masa. Sebagaimana musibah saya istilahkan sebagai bencana yang berlaku kepada penanam cili di Terengganu khususnya dan di Malaysia amnya pada tahun 2021. Sehingga harga cili turun pada paras sekitar RM1 lebih sahaja sekilo. Ramai daripada penanam dan pekebun cili membiarkan cili mereka rosak di kebun tanpa dipetik kerana tidak ada harga dari segi pasaran. Dan kerajaan Terengganu mengeluarkan kira-kira 300 ribu untuk kita bagi bantuan input khas sebagai satu rangsangan bagi membantu pekebun-pekebun kita bangkit kembali. Buah mempelam. Buah mempelam ini dari segi SSR negara kita hanyalah sekitar 5% sahaja. Bermakna kita makan pelam import dan lebih daripada 90%. Jadi kalau dengan ketiadaan AFTA, mungkin barang-barang ataupun produk-produk yang menjadi keperluan rakyat ini sukar untuk dibawa masuk. Tapi perlu diseimbangkan. Di sinilah saya nampak pentingnya faktor kawalan dan keseimbangan serta diselaraskan berapa sebenarnya keperluan negara supaya apa yang dibawa masuk akhirnya tidak mengganggu produk tempatan. Yang memang kita akui, kita tidak mampu mengeluarkan produk dengan harga sebagaimana produk import yang lebih murah. Tetapi dalam masa yang sama, rakyat kita perlu tahu bahawa produk tempatan kita lebih selamat. Khususnya yang mempunyai persijilan MyGap, Malaysia Good Agriculture Practice, lebih selamat dari segi kandungan racun, lebih selamat dari segi kesegarannya dan lebih selamat daripada banyak aspek. Tapi akhirnya rakyat akan tengok mana yang murah dan mana yang mahal. Kerana itulah biasanya produk import lebih menjadi pilihan. Bukan hanya hasil tanaman, malah kita menerima aduan daripada penternak-penternak kambing di seluruh negeri Terengganu yang berhadapan dengan persaingan kemasukan kambing import daripada Vietnam dan daripada Thailand yang boleh dijual dengan harga serendah 300 hingga 400 sahaja seekor. Sedangkan kambing tempatan paling murah kita boleh jual sekitar 600 hingga 700. Kalau jual harga 300 hingga 400 memang mampu modal. Jadi isu-isu ini sebenarnya isu-isu yang perlu diharmonikan. Kita perlu sumber yang diimport, tapi janganlah diimport sehingga mengganggu dan menjejaskan kestabilan dari segi produk tempatan kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Esko atas jawapan dan penjelasan. Yang Berhormat Datuk Yang di-Pertua, soalan tambahan. Apakah usaha yang sedang dan akan dilaksanakan oleh pihak kerajaan negeri bagi mengurangkan kebergantungan kita kepada sumber-sumber makanan yang diimport ini? Terima kasih. Formula asas untuk kita mengurangkan pergantungan kepada sumber luar ialah kita cukupkan dari segi keperluan tempatan kita. Dengan cara kita naikkan kadar pengeluaran kita secara berperingkat. Dan inilah usaha yang banyak yang telah kita senaraikan dan dibentangkan beberapa kali kepada Dewan ini, bagaimana usaha yang telah kita gariskan dalam Plan Strategik Pertanian Terengganu 2019-2023.
Antaranya kita majukan taman kekal pengeluaran makanan. Kita buat program khusus untuk pembangunan tanah terbiar. Kita bagi bantuan modal kepada rakyat kita yang berhadapan dengan masalah modal. Anak-anak muda kita ramai yang terlibat dalam pertanian menggunakan kaedah fertigasi. Dan suka saya maklumkan kepada Dewan, data yang ada menunjukkan negeri Terengganu berada pada kedudukan teratas dalam negara dari segi penglibatan petani-petani menggunakan kaedah fertigasi seramai 700 orang. Dan dalam masa yang sama, kita juga adalah negeri pertama dalam Malaysia yang berada di tempat pertama beberapa tahun. Saya ingat 2-3 tahun kebelakangan ini, dari segi kejayaan kita menghasilkan petani yang mempunyai persijilan MyGap. Kita juga buat ladang kontrak untuk bantu dari segi pasaran, bantuan dari segi pelbagai kaedah pemasaran, penggunaan IoT, Internet of Things. Sebenarnya bukan suatu yang asing di negeri Terengganu. Dah banyak ladang-ladang menggunakan teknologi moden, boleh kawal, boleh siram pokok di skrin telefon je. Itu tidak asing dalam konteks negeri Terengganu. Dan banyak lagi yang kita buat dalam rangka untuk melengkapkan rantaian nilai. Dan suka saya maklumkan kepada Dewan, ikon pertanian Terengganu, melon manis Terengganu sedang dalam proses untuk kita daftar bagi kita dapatkan intellectual properties. Maknanya kita akan ada hak kepada nama melon manis Terengganu yang orang lain tak boleh nak campur dari segi nama itu. Ini di antara usaha-usaha yang kita buat. Satu lagi, kita fokuskan kepada tanaman-tanaman yang menjadi keperluan rakyat. Tak payah fikir nak tanam benda-benda yang pelik, yang nampak wow, nampak boom. Sebenarnya, dia tidak menjadi keperluan rakyat. Dan keperluan-keperluan ini daripada semasa ke semasa, kita yakin bila kita boleh keluarkan dengan kadar yang semakin memenuhi keperluan dalam masa yang sama dengan harga yang kompetitif dan produk kita lebih selamat, pergantungan kepada sumber import akan dapat dikurangkan secara berkala. Terima kasih.